Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita berkaitan dengan sirah, as-siratun nabawiyah. Sirah itu pun menampakkan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah tokoh-tokoh dunia, dia disebut dengan perkataan tarikh, dia tak sebut dengan perkataan sirah. Sirah ni membawa maksud perjalanan hidup. Bahkan ulama-ulama kita menulis kitab sirah dimulakan dengan sebelum kelahiran Nabi, dan ada yang memanjangkan selepas sedikit daripada kewafatan Nabi, masuk sikit kisah pengebumian Rasulullah dan penggantian khilafah ataupun pemimpin umat Islam selepas kewafatan Rasulullah. Kalau kita baca tarikh sejarah tokoh-tokoh dunia, Karl Marx sebagai contoh, tokoh komunisme, dia ditulis banyak sejarah ketika zaman kegemilangan dia. Disebut secara ringkas dia punya sejarah semasa kecil dia pun itu pun tak sebagaimana kisah penulisan ulama berkaitan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk dalam muka surat yang ke-14, membina Kaabah. Al-Ka'batul Musharrafah, Kaabah yang mulia terjemahannya. Fi Makkatil Mukarramah, di Makkah Mukarramah. Kaabah ini adalah rumah ibadah yang terawal dibina di atas muka bumi. Kalau dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab tarikh ada menyebut sejarah pembinaan Kaabah, walaupun begitu ketepatan ataupun sahihnya dia punya riwayat itu ulama tidak bersepakat. Ada ulama mengatakan yang awal membina Kaabah ni adalah para malaikat. Ada juga mengatakan Nabi Adam alaihissalam, dan ada juga mengatakan Nabi Syith alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang membina, dan ingatlah ketika mana yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, Nabi Ibrahim membina binaan-binaan dalam membina Kaabah bersama dengan bantuan anaknya Nabi Ismail. Lalu mereka berdoa, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau wahai Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menunjukkan yang awal di situ membina Kaabah adalah Nabi Ibrahim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada ulama mengatakan Nabi Ibrahim membina semula bangunan Kaabah di atas struktur bangunan yang telah dibina oleh orang terdahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tengok dalam kitab sirah yang lain lah disebut secara detail dia. Cuma kita nak fokus pada malam ini adalah pembinaan Kaabah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, banjir besar telah melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah yang telah rapuh disebabkan kebakaran yang menimpanya. Sebelum itu ada berlaku kebakaran pada
bangunan Kaabah. Orang-orang Quraisy bercadang untuk meruntuhkan seluruh binaan Kaabah dan melakukan pembinaan semula serta diletakkan atap. Sebelum itu, Kaabah hanyalah binaan batu-batu yang disusun sehingga membentuk binaan. Seluruh kabilah bersetuju untuk meruntuhkannya, tetapi masih bimbang untuk melaksanakannya kerana keagungannya. Di bangunan Kaabah tu rosak, dia perlu di kena runtuh untuk dibina lain kerana struktur asalnya telah pun rapuh. Soal kita, bunga babi tak datang. Abraha tu baru nak runtuh, ini dah runtuh. Di sini ulama, kalau antaranya saya dengar kuliah disebut oleh seorang tokoh sarjana lah, Dr. Ahmad Shalabi rahimahullah daripada Universiti Kahirah di Mesir. Dia pengkaji, dia ada kaji berkaitan dakwah Islamiah di Malaysia dan Indonesia. Cuma saya tak jumpa bukunya. Dia menyebut Kaabah ini dipelihara daripada diruntuhkan oleh Abraha kerana memuliakan tahun kelahiran Nabi SAW. Satu lagi, Abraha runtuh tu tujuan dia buruk. Ni sebab kalau ikut selepas daripada ini pun ada pada zaman Allahumma salli ala Muhammad, ada zaman selepas Rasulullah tu ada berlaku pembinaan semula bagi Kaabah. Jadi Kaabah ini dibincang oleh orang Mekah pada masa itu untuk diruntuhkan struktur dia dan dibina dengan struktur ataupun batu-batu yang baru, kerana batu-batu yang lama telah pun terbakar. Buat lain lah. Tapi adalah asas-asas yang ditinggalkan sikit. Jadi bila nak buat itu, walaupun itu dia takut kerana Kaabah ni sangat dimuliakan oleh orang Arab khususnya. Bahkan dia sampai ke hari ini menjadi kunjungan setiap saat oleh seluruh manusia, orang-orang Islam khususnya. Dengan itu Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, Al-Walid Al-Mughirah ni seorang terkemuka lah, tokoh yang disegani di masyarakat Mekah pada masa itu. Dia kata, kamu meruntuhkannya untuk memperbaiki atau merosakkannya? Ditanya, kamu nak runtuh tu nak baik ke nak bagi hancur terus? Mereka menjawab, untuk memperbaikinya, islah, renovate. Al-Walid berkata lagi, Allah tidak akan memusnahkan orang yang melakukan kebaikan. Demen ni orang jahiliyah, percaya kepada Allah. Sebab itu kita panggil mereka ni musyrikin. Kenapa panggil musyrikin? Sebab dia percaya pada Allah. Dalam masa yang sama, Tuhan lain digantikan untuk buat kerja Allah Ta'ala atas muka bumi. Iaitu musyrikin ni dipanggilnya syirik. Syirik maksudnya bersekutu, ataupun kita panggil Tuhan tu banyak. Tuhan tu banyak, bukan satu. Konsep yang semua Nabi bawa adalah konsep tauhid. Tauhid ni maksudnya mengsatukan Allah, mengesakan Allah. Kalau orang-orang dulu maknanya satu dengan sa ataupun dia beza. Satu boleh bagi dua. Satu bagi dia separuh katanya. Kalau empat pun boleh separuh. Kalau dalam kitab tauhid kata satu boleh dibagi dua. Satu tu boleh bagi dua. Jadi kalau sa tak boleh bagi, dia kata. Tapi kalau ngaji atas nasahnya, samalah, satu pula kita panggil wahid tu. Tapi orang Melayu tu, dia punya halus lagi daripada orang Arab ketika membahaskan dari sudut bahasa Melayu tu sampai macam itu. Maksudnya nak bagikan ketuhanan yang mutlak tu hanya semata-mata kepada Allah. Semata-mata kepada Allah. Dan memang Allah Ta'ala yang paling layak untuk menjadi Tuhan, kerana dia ada sifat-sifat ketuhanan. Berhala yang dia buat untuk jadi sekutu ataupun Tuhan yang selain daripada Allah tu tak mempunyai kuasa apa-apa pun. Benda ni boleh difikirkan oleh manusia, tetapi manusia tak guna pemikiran. Manusia ni akan jadi rosak bila dia tak guna pemikirannya dengan betul. Pun begitu, ada juga manusia yang rosak sebab menggunakan kefikiran ni.
iaitu golongan ahli-ahli falsafah. Bila dia terlalu menggunakan akal fikiran dan menjadikan pemikiranlah sebagai kata putih dalam setiap benda, meninggalkan syariat, lalu dia akan rosak. Kita beza, kita orang Islam memang kita guna akal fikiran untuk menentukan baik buruk. Tapi syarak akan menentukan kebaikan dan keburukan benda itu. Kita proses dengan nikmat akal Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Allah tidak akan memusnahkan orang-orang yang melakukan kebaikan, lalu dia memulakan kerja meruntuhkan dan diikuti oleh orang lain sehingga sampai kepada tapak yang dibina oleh Nabi Ismail. Di situ mereka mendapati terdapat banyak kata-kata hikmat yang terukir di batu-batu. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh mereka yang meletakkan asas pembinaan bangunan yang masyhur untuk dijadikan peringatan kepada orang yang kemudian mengenai kerja yang dilakukan oleh orang terdahulu. Orang kita tulis hari bulan, dekat simen tulis hari bulan, tarikh buat. Kalau orang dulu dia tulis kata-kata hikmah, macam ala-ala batu bersurat lah, lebih kurang. Memang kalau tengok keturunan Nabi ni, tak capai nama Datuk Nabi. Ada salah seorang Datuk Nabi yang mana kata-kata yang keluar daripada mulutnya umpama Luqmanul Hakim. Umpama Luqmanul Hakim. Luqman tu, surah Luqman tu gelaran dia Al-Hakim, kerana dia mempunyai kata-kata yang sangat, bila dia bercakap sangat orang dengar dan boleh menyelesaikan masalah orang. Hakim lah, bijaksana. Jadi ada dalam keturunan Nabi itu datuk-datuk Nabi lah, moyang-moyang Nabi yang pada zaman dia tu laksana Luqmanul Hakim, tapi tak sampailah macam Luqmanul Hakim. Sebab Luqmanul Hakim Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah dia. Luqmanul Hakim ni antara kata-kata hikmah dia, ada tuan dia tanya, suruh dia semelih seekor kambing. Ambil daripada kambing ini, disebut dalam tafsir Ibn Kathir cerita ni, bahagian yang paling baik, paling buruk sekali. Lalu dia sembelih kambing tu, bawa lidah dengan hati. Dan tuan dia kata sembelih kambing, bawa bahagian yang paling tadi buruk, yang paling baik, bawa lidah dengan hati juga. Lalu kata di tuan dia, mikir ni, tadi pun mungkin ayat kita lah, apa nama ni, kamu ni tadi aku minta yang baik pun lidah dengan hati, yang buruk pun lidah dengan hati. Lalu dia juga sebutlah, manusia ni buruk baiknya lidah dengan hati je. Lidah ni baiklah orangnya, sebab dia datang pada hati. Kalau buruklah dua benda ni. Ni kebijaksanaan dia yang dikesan oleh masyarakat pada masa itu. Lalu banyaklah kisah-kisah Luqmanul Hakim dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran satu surah yang menyebut tentang kisah Luqmanul Hakim. Kemudian mereka memulakan pembinaan semula Kaabah. Belanja pembinaan diambil daripada harta yang bersih, daripada unsur-unsur riba dan kerja-kerja kotor, maksud judi lah. Maknanya duit-duit, harta-harta yang baik saja diambil untuk membina Kaabah. Pembinaan semula Kaabah menjadikan golongan pembesar Quraisy memikul batu di atas tengkuk mereka. Bangsawan ni, golongan elit ni, dia pada masa itu dia merendahkan ego dia dan juga taraf dia, sehingga mereka sanggup pikul batu bata atas bau dia, sebab sangat-sangat nak memuliakan Kaabah. Di antara mereka yang melakukan perkara tersebut ialah Al-Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pikul batu tu termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan ramai lagi. Pembinaan tersebut diketuai oleh tukang kayu berbangsa Rom bernama Bakum. Dia telah menugaskan kumpulan pembesar tertentu yang mengangkut batu untuk membangunkan setiap rukun. Rukun ni sudut lah, penjuru. Setiap penjuru bangunan Kaabah. Mereka kehabisan modal yang halal untuk membina Kaabah berdasarkan asas pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Dengan itu, kawasan Hijr Ismail hanya dibina
dinding yang rendah sebagai petanda bahawa kawasan tersebut termasuk di dalam kawasan Kaabah. Kan Kaabah ni dekat Hijri Ismail tu ada macam lengkung tu, sebab tak cukup model dia membuat rendah macam tu. Saya tak ingat detail dia punya, ada dalam cerita-cerita kitab lain lah, tapi sebut ringkas ni kita baca macam ni. Kita nak tengok tentang Nabi bina Kaabah. Setelah selesai membina Kaabah dengan keluasan 18 hasta panjang dan lebarnya, keluasannya bertambah sebanyak 9 hasta panjang dan lebar daripada keluasan asal, luas sikit. Mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya, macam sekarang lah. Selepas itu mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika itu berlaku perselisihan pendapat di kalangan pembesar-pembesar mereka, pembesar-pembesar Arab, mengenai siapakah yang selayaknya meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Jadi Hajarul Aswad ni batu. Tadi letak batu batir tadi, semua yang tak kisah, dia balik ini tak kisah. Tang Hajarul Aswad ni, dia ada keistimewaan lain bagi Hajarul Aswad ni bagi orang Mekah. Sayyidina Umar dalam satu riwayat dia menyebut, dia kata, aku kalau kita tengok Rasulullah cium kamu, aku tak nak cium kamu ni. Dia cakap ke Hajarul Aswad. Sebab batu, dia batu, dia tak nampak apa-apa keistimewaan situ. Dan kita pun kalau ke Mekah tu tak usah lah sampai nak ngabihkan nyawa nak menyium benda tu. Kalau ada rezeki, gilah. Sangat susah lah. Saya pun tak pernah mencuba pun, tengok jauh tak dia nak cuba-cuba. Daripada Hajarul Aswad, saya cadangkan rebutlah Raudah. Tapi kalau dapat tu terbaik lah. Tapi kalau macam-macam lah orang cerita skill ni tu, ada baris belakang orang negara lah, berikut itu ikutlah. Tapi jangan sampai tak best lah, kata kepit apa semua situ lah. Kalau dapat, alhamdulillah, itu bukan senang nak pergi. Jadi sampai kita nak letak Hajar Aswad di tempat asalnya, jadi pembesar-pembesar Quraisy mula bertelengkah, siapakah yang layak letak batu di tempat asalnya, batu hitam tu. Mereka berebut-rebut untuk meletakkannya sehingga hampir mencetuskan peperangan. Perbalahan tersebut berterusan sehingga memakan masa selama 4 malam. Bukan dia 4 jam, 4 malam beramuk untuk letak. Siapa? Aku. Dia kabilah banyak. Semua Quraisy ni, semua Quraisy. Tapi kabilah banyak. Kabilah ni, kita lah pandak itu pandak ini, lebih kurang itulah, kulup itu kulup ini, tapi semua anak cucu sama aja. Jadi masing-masing nak tunjukkan keistimewaan masing-masing. 4 hari 4 malam tak selesai benda tu. Lelaki tertua di kalangan Quraisy ketika itu ialah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bapa saudara Khalid bin Al-Walid. Dia berkata, wahai kaumku, jangan berbalah. Lantiklah seseorang yang kamu boleh terima keputusannya sebagai hakim. Mereka menjawab, kita akan menyerahkannya kepada orang yang pertama memasuki Kaabah. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pertama memasuki Kaabah, memasukkan Kaabah tu, memasuki Masjidil Haram. Disebut Kaabah tu sebenarnya Masjidil Haram. Boleh buat catatan. Masuk Masjid Haram melalui Babus Salam. Dipanggil Babus Salam. Babus Salam ni dia dekat dengan Bukit Sofa. Saya 2 kali pergi, 2 kali ditutup. Ada pembinaan apa lah. Kita akan menyerahkannya kepada orang yang pertama memasuki Masjidil Haram melalui Babus Salam. Bukan masuk Kaabah. Orang yang pertama memasukinya ialah Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada isu pertelengkahan, mesti lantik seorang yang boleh selesaikan. Kalau dalam perbalahan rumah tangga, dipanggil, kita lantik, dia ada, kita panggil apa ni, tahkim namanya. Tahkim ni dia akan lantik wakil daripada
sebelah perempuan suami dan wakil daripada sebelah isteri. Sebaiknya tak terlibat dengan darah daging wakil. Kalau apak mentua dengan bapak sendiri memang dia tak jadilah. Jadi nak selesaikan, orang dipanggil tahkim. Peristiwa tahkim terbesar dalam Islam adalah peristiwa perbalahan umat Islam antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-dua sahabat Nabi. Sayyidina Ali menantu, Sayyidina Muawiyah ni adik ipar. Dua-dua ni penulis wahyu. Berlawan tentera, bukan berlawan 3-4 orang, berlawan puluh ribu dan memakan jumlah korban yang besar. Akhirnya dilantik peristiwa tahkim. Tahkim ni melantik wakil daripada dua-dua kumpulan yang bertelagah supaya selesaikan isu. Antara juga adalah hakim, melantik orang yang boleh memutuskan masalah. Macam kita ni kena bawa ke mahkamah. Kalau orang melanggar kereta kan, kalau memang tak ada siapa dua-dua nak kata dia betul, tak selesai. Jadi bawa ke mahkamah, pandailah mahkamah nak putuskan siapa-siapa berdasarkan apa benda bahan rujukan masing-masing lah. Jadi takdir Allah Ta'ala yang mula-mula masuk ke Mekah, ke masjid pada hari itu adalah Rasulullah SAW yang ketika itu umur disebut dalam kitab ni 35 tahun. Jadi umur-umur angka-angka dalam kitab sirah ni kadang-kadang dia ada perbezaan berdasarkan kajian. Ini bukanlah asas untuk kita nak kata yang ini betul, ini salah. Dua-dua masing-masing ada kajian. Dalam buku ini pun kalau tengok tahqiq bawah tu banyak kritikan daripada orang yang tahqiq. Tahqiq ni komentar daripada orang yang tulis nota kaki bawah. Jadi bila Nabi sampai, semua orang merasa lega kerana pengalaman mereka bersama baginda sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan sifat amanah dan bercakap benar. Cuma amanah ni kita orang Melayu faham jujur. Amanah jujur. Mesti jujur lah. Bagi duit ke dia tak skor duit tu, dia simpan elok. Itu kita amanah. Tapi dalam kitab tauhid, amanah maksud dia adalah al-isamah. Isamah maksudnya maksum lah, terjaga, terpelihara daripada melakukan dosa besar, perkara yang haram, perkara yang makruh dan perkara yang harus yang menjatuhkan maruah Nabi. Ini maksud amanah. Amanah maksudnya Nabi ini terpelihara daripada melakukan perkara yang haram, perkara yang makruh dan perkara yang harus yang menjatuhkan maruah Nabi. Standard Nabi itu akan jatuh, status Nabi sebagai seorang Nabi. Antaranya bercakap perkara dunia, buat kosong. Kita tekan ni bercakap pasal doyan. Nabi tak cakap macam tu. Bercakap pasal dunia, Nabi tak cakap pasal dunia. Nabi bercakap sebenarnya wahyu yang merujuk membawa kepada akhirat. Tapi kita harus boleh. Itu kalau kata kalau manusia ni, kalau dalam ilmu hadis dia ada paling tinggi namanya adil. Adil ini status orang untuk diangkat sebagai adil. Orang ni tak pernah melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil ni ialah kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam akan melakukan kesalahan. Tapi dosa kecil kalau terbuat tu dia tak kekal. Tarim carut lah. Carut sedikit tu. Tapi kalau hari-hari mencarut itu bukan, itu dah dipanggil adil ni lawan dia fasik. Dalam bab saksi, ni saksi kita dah keluar cerita sikit. Dalam bab saksi, dalam bab fiqh, saksi kahwin lah. Dalam kitab setengah-setengah dalam kitab mazhab Syafi'i ini dia keras saksi yang yang fasik tak sah nikah, dan juga wali yang fasik. Wali ni orang tukar nikah lah, kecuali wali hakim. Syawal naib Naib. Dia kena contoh naib kadi tak apa sebab dia wali hakim, dia tak syarat dia adil. Tapi kalau wali tu bapa, abang, anak, adik, syarat dia mesti adil. Maksud adil apa dia? Tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Kalau kita orang dulu kalau kenduri, malam termasak rendang tu, besok subuh melebuh, memang berdosa dah, dosa besar. Itu dia pula nikahkan anaknya. Sah ke tak sah?
Ini ada benda yang perbahasan kita yang kena perhati sungguh-sungguh bab itu. Sebab memang namanya saksi bukan mencapai keputusan, tapi majlis kalau saksi ni ada keuntungan sikit sebab yang datang pada masa itu memang saksi yang bayar yang tulis nama borang tu, tapi ramai orang datang tu. Dan kita kalau buat di Mesah ni kan, mungkin 20 orang 30 orang datang tengok orang tu nikah. Yang saksi yang daftar tu diorang, tapi boleh kita raikan saksi jamaah yang ada orang ramai tu, mungkin ada orang yang ada lebih daripada 2 orang. Selesai bab saksi. Tapi bab wali, sebab saya mengaji dengan ahli majlis fatwa negeri Perak, Allah maghfir warhamhu dah meninggal dah pun. Kawan dia telefon dia cerita pada kami tengah mengaji di rumah dia tu, macam mana ni saya ni ada wali yang dia tak semayang Jumaat dan tak semayang nak nikahkan anaknya, boleh ke tak boleh? Memang tak boleh. Tapi dia ndak juga kalau nikah dia dah gugur kelayakan sebagai wali tu sebab dia dah fasik. Jadi kita sebagai mak ayah ni jagalah diri yang daripada perkara pertama, jangan buat benda haram. Yang kedua, jangan kekalkan dosa kecil. Jatuh standard adil kita tak sah. Tapi kita kalau kita tak ini itu kita kena perhati betul-betul lah. Jadi kena jaga diri lah, kena jadi orang yang bertakwa, yang memelihara diri dari perkara-perkara itu. Jadi dia wali lah. Tapi kalau dia serahkan wali itu kepada wali hakim, itu boleh. Wali hakim okey. Wali hakim tak syarat adil. Wali hakim tak, dia itu kalau dia mewakilkan. wakil itu tak apalah. Wakil tak ada masalah. Wakil sebab dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau dia menikah kan dia tak boleh. Menikah tak ada. Dia mewalikan tak boleh. Dia kan dia mewakilkan boleh. Bab wakil lah, cerita bab wakil masuk. Wakil ni orang meninggal kan, kalau kita aju kadang benda tu kita sebut. Orang meninggal ni semayang jenazah tu nombor 1 waris. Tok imam tak boleh. Tok imam tak layak. Macam mana nak imam layak? Saya wakil tok imam. Dia kena sebut macam tu. Ataupun dia pesan tolong kamu kata imam saya wakil. Kena sebut macam itu. Baru boleh ambil. Boleh ambil jawatan. Boleh ambil jawatan tu. Sebab ini hak dia. Sikitlah wakil pun. Saya pun dalam bab muamalat ni jarang ngaju, tapi dia tak cakap sangat nak capai-capai tu. Tapi kalau tengok buku tu boleh ingat balik lah. Tapi benda-benda ni yalah, kadang kita buat dah tapi cuma mulut tu kena cepat sebut. Minta, tak kisahlah, bukan tak sebut wakil pun, tapi Tok Imam dah tolong imamkan ayah saya tu dah minta wakil, imam kata okey saya terima. Okey, terima, okey pun okey, boleh dah. Baik ya. Talqin tak apa ya, talqin tak ada masalah. Siapa dia tak bagi ke dia bagi tak, sebab talqin dia bukan talqin ni dia bukan ibadah yang maksus untuk orang-orang meninggal tu. Kewajipan tu dia tak apa. Siap. Okey, semua orang merasa lega bila tengok Nabi, orang rasa lega. Sebab apa? Sebab sifat amanah dan sentiasa bercakap. Bila sebut dan bercakap benar, bercakap benar memang Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah berbohong. Sebab kalau dalam bab berbohong ni, kita suka bohong kita. Imam Bukhari rahimahullah ada satu cerita dah. Saya ambil cerita pun daripada mulut guru. Saya tak jumpa cerita dari segi pembacaan. Dia pergi nak mencari hadis. Dia bagi tahu ada satu kampung orang ni ada hadis Nabi. Dia nak pergi dengar, dah hafal hadis daripada mulut orang tu. Sampai tempat itu, orang itu menipu binatang. Dia menipu binatang, bukan nipu orang, menipu binatang. Dia tak sebut macam mana menipu, tapi masa itu dia buat contohnya umpama macam ni, kata orang panggil ayam, kita dulu panggil ayam tapi tabur pasir. Menipu binatang tu, ditinggalkan. Sebab itu hadis daripada Imam Bukhari. Hadis dalam kitab Sahihul Bukhari, bukan hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari banyak hadis dia, tapi hadis dalam kitab Sahih itu rujukan kedua bagi orang Islam selepas Quran. Rujukan kedua. Siap. Ngaji hadis ni pelajaran kompleks lah sikit daripada istilah yang banyak-banyak. Bila jumpa Nabi, mereka berkata ini Al-Amin.
Gelaran Al-Amin ni hanya diberi kepada Nabi. Al-Amin ni disebut sangat-sangat dipercayai, lebih kurang di terjemahan dia. Ini Muhammad, kami bersetuju untuk melantiknya sebagai hakim. Dalam kitab yang lain disebut kami redha dengan keputusan yang dia buat. Keputusan tak buat lagi. Keputusan Nabi tak buat lagi. Tapi dengan kelibat Nabi berdiri masuk, dia terus puas hati dah. Apa Nabi nak putus, dia dah puas hati dah. Kalau kita tengok, dia sangat-sangat memuliakan Nabi, menghormati Nabi, mengangkat Nabi ni. Kita fikir dengan rasa logiknya, bila Nabi ajak Islam tu, memang dia berlari-lari nak ikut Nabi tu. Tapi tidak. Tapi nanti kita akan tidak jadi macam itu. Patut bila Ropi ni lah Nabi punya sikap. Kedudukan Nabi dalam masyarakat Mekah sangat-sangat dimuliakan itu. Bila Nabi kata, jom ikut aku masuk Islam, tinggal semua berhala ni. Dan tengah-tengah itu dia hempuk berhala terpecah, berlari-lari dia masuk Islam dengan Nabi. Tapi tak berlaku macam itu. Ini kita panggil ialah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dia sebut tu, mereka menyatakan persetujuan tersebut kerana mereka sentiasa menjadikan baginda sebagai hakim dalam masalah yang susah untuk diselesaikan. Nabi ni tak pernah ngaji sekolah. Lagi kita kena ulang banyak kali. Dan Nabi tak erti membaca dan tak erti menulis. Kalau zaman kita hari ni tak pandai baca tak menulis ni, habislah, teruklah, rendahlah tanah. Tapi Nabi tak. Dan memang masyarakat pada masa itu ramai yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Sebab dalam peperangan Badar, nanti kita akan baca, ada tebusan bagi tawanan perang orang kafir. Syarat untuk tebus diri dia balik ke Mekah, ajur seorang anak orang Islam membaca dan menulis dari sampai pandai. Zero to hero kata orang sekarang. Sampai pandai betul-betul. Kamu boleh hajur macam itu, kamu bebas. Tawanan perang Badar. Menunjukkan tak ramai yang pandai membaca dan menulis pada masa itu. Tapi dalam keadaan tak pandai membaca dan menulis itu, Nabi kita mempunyai akal dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Ini pertama yang sangat tingginya, dia tidak menerima penyembahan berhala itu. Wahyu tak sampai lagi. Wahyu sampai 40 tahun. Tapi ini dipanggil kebijaksanaan. Memang akal yang digunakan dengan sebenar-benarnya. Bila tengok berhala tu, takkan boleh terima. Kecuali orang dulu buat, kita buat lah. Orang dulu buat, kita buat lah. Tahu dah pun dia tentu apa tak apa nak kena. Tapi orang dulu buat lah, jangan banyak tanya. Ini dia panggil taklid. Tapi orang yang menggunakan akal dengan sebenar-benarnya, dia akan berfikir. Kenapa sembah? Nabi Ibrahim tanya kepada orang umat dia, kenapa kamu sembah patung yang kamu pahat sendiri? Kenapa sembah? Kenapa sembah benda yang tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat? Kenapa? Apabila mereka menceritakan apa yang telah berlaku, baginda sallallahu alaihi wasallam menghamparkan serbannya sambil berkata, setiap kabilah hendaklah memegang sebahagian daripada serban ini. Kemudian baginda mengambil dan meletakkan Hajarul Aswad di atas serban tersebut. Baginda meminta semua mereka mengangkatnya sehingga sampai ke tempat yang dikehendaki. Kemudian baginda sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Macam mana buat? Berkurang lah. Saya pun lebih kurang. Ini serban Nabi ataupun ridak lah. Tepatnya selendang yang letak di bawah. Nabi bentang macam ni. Dan Nabi suruh wakil-wakil kabilah pegang. Berapa orang? Kalau 4 pegang 4 ni. Pegang bucu masing-masing. Pegang serban. Dan Nabi ambil Hajarul Aswad tu letak atas ni. Nabi yang angkat. Tangan Nabi yang pegang Hajarul Aswad tu letak atas ni. Angkat. Semua angkat. Dia angkat, dibawa ke Kaabah. Sampai di Kaabah, Nabi yang angkat dan letak dekat penjuru tepi pintu Kaabah tu. Dan keputusan yang Nabi buat, kalau bahasa kita ni spontan lah. Buat dengan cepat keputusan itu sangat memuaskan hati semua kabilah dan terselamat orang Mekah daripada perang saudara. Orang Arab ni perang saudara sangat-sangat kuat.
Allah Ta'ala alam, tapi kawan-kawan yang pergi ke Yaman, saya ada bersembang dengan dia kata di Yaman masih ada lagi sistem qabilah ni. Ketua qabilah tu, kalau dia kata lawan, lawan. Dia minta kira apa sebab. Kalau kata geng, geng lah. Kita panggil lebih, dia ta'assub, dia sangat kuat di situ. Begitulah penyelesaian yang diambil terhadap kes tersebut. Dalam banyak kes, masalah seperti itu akan menjadi sebab tercetusnya peperangan yang besar di kalangan orang-orang Arab. Kalaulah Allah tidak memberikan kepada mereka orang yang berakal seperti Abu Umayyah yang mencadangkan kebaikan kepada mereka dan membawa mereka memilih orang yang bijaksana seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakim yang keputusannya dapat diterima oleh semua orang, nescaya ia akan mencetuskan peperangan saudara di antara mereka. Bukanlah satu perkara yang menghairankan sekiranya orang-orang Quraisy berbalah sesama sendiri kerana merebut Hajarul Aswad. Ini kerana Kaabah adalah kiblat orang-orang Arab dan tempat mereka mengerjakan haji. Dia orang Arab ni dia dah buat haji sebelum Nabi. Sebelum syariat Islam datang, syariat Nabi Muhammad sampai dia dah buat haji dah. Dia pun tawaf. Ada Safa Marwah, sa'i ada. Tetapi ibadat yang dia buat tu ada percampuran dengan benda-benda khurafat. Antaranya nombor satunya berhala. Berhala ni adalah jenayah yang paling besar atas muka bumi, iaitu tidak menyembah selain daripada Allah. Yang nombor satu syirik atas muka bumi ni umat Nabi Nuh AS, dan syirik ada atas muka bumi. Benda tu berlaku lama. Macam-macam lah ibadat. Dia tawaf sambil tepuk tangan, besi, ada yang tawaf secara telanjang bulat dan macam-macam lah. Yang gosok kepala berhala sampai Bukit Safa, Bukit Marwah tu. Jadi bila sebut berkaitan dengan Kaabah, sangat-sangat hebat dari kacamata orang Mekah. Disebabkan Kaabah, seseorang mendapat kebanggaan dan ketuanan. Kaabah adalah rumah pertama yang dibina dengan tujuan ibadah. Al-Quran memperakui hakikat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang terletak di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Padanya ada tanda-tanda yang nyata, di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Makam ni, tahu benda apa makam? Tahu makam ni tapak kaki Nabi Ibrahim, bukan kubur. Mengikut riwayat dia, Nabi Ibrahim pijak tempat tu, dia dengan mukjizat Nabi Ibrahim dia akan naik ikut Nabi Ibrahim, ikat batil lah bahasa kita. Dan Nabi Ismail hulurkan batil, Nabi Ibrahim yang ikat. Itu makam. Sunat selepas kita tawaf, semayang di belakang makam Nabi Ibrahim. Kalau kita dapat pergi jenguk tu, memang nampak kesan macam tapak kaki Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk di dalamnya, aman tenteramlah dia. Masuk ni masuk ke dalam Mekah, bukan dalam Kaabah. Sebab Kaabah ni, Mekah ni kita panggil tanah haram. Tak boleh berlaku pembalahan, jangan dipatah-patahkan pokok-pokok, binatang-binatang jangan diganggu. Burung pati tu jangan digopah. Kita nak bagi makan, makanlah, jangan kacau dia. Burung pati ni binatang liar ke binatang ternak? Liar kan? Itu ada, kita tengok, saya tak pandai liar, tapi setengah orang kata liar. Kalau liar, haram berburu ketika ihram, jenuh mayodam itu. Pengurus Kaabah selepas anak Nabi Ismail ialah kabilah Jurhum. Ni kabilah Arab yang telah hilang, dah habislah, istilah kita pupus lah. Apabila mereka melampaui batas dan melakukan kezaliman, kabilah Khuza'ah telah mengalahkan dan mengusir mereka. Dalam jangka masa tertentu, kabilah Khuza'ah menguasai Kaabah.
Selepas itu Quraisy pada zaman Qusay bin Kilab mengambil alih pengurusan Kaabah daripada mereka. Kalau tengok dekat situ, Quraisy ni namanya Fihr tu. Fihr tu nama dia. Quraisy tu gelaran dia. Daripada bawah Fihr ni adalah keturunan Quraisy. Di bawah pemerintah Qusay. Qusay ni datuk Nabi. Zaman dia ni takkan ada keputusan yang dibuat oleh orang Mekah kecuali di rumah dia. Rumah dia tu macam parlimen lah kita hari ni. Macam kita parlimen lah dekat Mekah ni negara negeri besar. Macam sesuatu keputusan tidak akan dibuat melainkan di dalam rumah Qusay. Ni kehebatan datuk Nabi. Mekah menjadi tempat yang aman. Ini kerana kabilah Arab yang lain merasa takut dengan kabilah Quraisy. Apabila mereka berlindung di Mekah, maka Mekah akan berperanan sebagai kubu yang memberikan keamanan daripada serangan musuh. Itulah kurniaan Allah kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Dan tidakkah mereka melihat dan memerhati bahawa kami telah menjadikan Mekah tanah suci yang dihormati, lagi aman, serta orang ramai yang tinggal di sekeliling mereka sekitar Mekah sentiasa diculik. Orang luar Mekah ada yang dianiaya lah. Orang kafir tak boleh masuk ke dalam Mekah. Tapi dalam keadaan macam itu dia terlepas seorang. Zaman perang dunia pertama yang lebih kurang tu lah, Snoke Hegronji, tulis nama Snoke Hegronji. Dia orang Belanda, menyamar Abdul Ghaffar, jadi Tok Kiai, balik jadi Tok Kiai di Aceh. Lepas dia datang Aceh, Belanda berjaya jajah Aceh. Ni namanya Orientalis. Ni hebat sejarah, cerita dia panjang lah. Tapi nak menyebutkan dalam ada orang-orang kafir yang berjaya masuk dalam tu. Memang orang kafir tak boleh masuk dalam tanah suci. Allah Ta'ala alam. Jadi sikit saya sebut, kita bila semangat madu Rasul ni kuat, cara tanda kita teringat ke orang, kalau kita orang ni kita belik gambar lah. Kalau Rasulullah, mana ada gambar Rasulullah, jadi kita belik lah sirah Rasulullah. Allah Ta'ala alam. Allah baftah alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin wa ifdhal musallin ulhamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.